Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Oh, tadi macam ni tak ada kan? Ni macam ni semua. Tapi bagus, Muslimah ni beritahu. Dapat berita pagi tadi kuliah subuh tak dengar, lelaki senyap dia tak beritahu, tak dengar. Hangguk aja. Okey. Muslimah masya-Allah angkat tangan, ustaz tak dengar. Pelajar yang baik. Alhamdulillah. Daripada sekolah dulu memang pelajar perempuan adalah pelajar yang terbaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesilapan teknikal sikit kita merancang, Allah SWT menentukan. Baik tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah SWT sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita sedang berada di tempat yang baik dan dalam masa yang baik. Kalau kita pergi haji, dia dipanggil makani dan zamani, iaitu miqat makani, miqat zamani, tempat dan juga masa. Begitulah kita sekarang ni, alhamdulillah kita berada di tempat yang baik, makani iaitu tempat yang baik, masjid, dan kita berada dalam zaman yang baik iaitu dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang mana kebanyakan masjid-masjid, surau-surau di seluruh dunia banyak menceritakan tentang insan yang hebat iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya sekadar mengganti tempat Ustaz Adham yang tak dapat mengajar tuan-tuan perempuan pada pagi ini. Jadi tajuk yang kita pilih bukanlah satu tajuk yang boleh kita ajar secara bersambung-sambung seperti tafsir dan sebagainya, tapi kita pilih satu tajuk yang kalau kita dapat ceritakan sekejap pun insya-Allah banyak manfaatnya untuk kita bersama. Walaupun satu perkara, tetapi perkara itu adalah perkara yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Itulah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu insan yang hebat, yang mana kerana baginda sallallahu alaihi wasallam lah kita ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pertolongan dan bantuan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tanggungjawab kita untuk menjaga ketaatan yang sepenuhnya pada Allah dan Rasul telah bermula, dan segala-galanya hendaklah kita mengikut cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Dia adalah penghulu bagi segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau kita ni penghulu kampung pun dah kira hebat, kan? Penghulu kampung pun dah kira hebat dah, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu, ketua bagi segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan setakat sahaja sayyidul anbiya wal mursalin, tetapi dia adalah sayyidul bashar. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah beritahu dalam sepotong hadis bahawa ana sayyidul bashar, sayyidu waladi Adam, aku ni adalah penghulu bagi semua manusia. Iaitu sama ada orang suka ataupun tak suka, orang beriman ataupun tak beriman, Nabi SAW adalah penghulu dan ketua mereka. Daripada Adam AS hinggalah Nabi, hinggalah bayi yang terakhir, Nabi SAW lah orang yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, umat ini adalah umat yang paling mulia. Tuan-tuan, perempuan ni, kita punya ibadat nak dibandingkan dengan umat terdahulu sangat-sangat ketinggalan jauh. Umat terdahulu ibadatnya sujud bertahun-tahun, lama-lama, zikir
sampai bercahaya gua. Maksudnya dia punya power zikir dia tu, kehebatan zikir dia. Sujud, kalau kita sujud dahi hitam, umat terdahulu sujud batu berlekuk. Nak ceritanya hebatnya ibadat orang terdahulu. Umur mereka pun panjang-panjang, 1000 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Sudah pastilah ibadat mereka lebih banyak dan lebih hebat daripada kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak kata mereka adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia. Antara sebabnya apa? Ialah kamu dikeluarkan untuk kebaikan manusia yang lain. Ini dia punya keyword dia. Dia punya kata kunci dia. Kita ni umat yang terbaik ialah sebab kita dilahirkan untuk kebaikan orang lain. Bukan nafsi-nafsi, bukan aku-aku. Umat terdahulu, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka memang orang baik, mereka soleh, tetapi mereka bukan musleh. Kita nak jadi musleh. Musleh ni apa? Musleh ni ialah dia orang baik dan dia mengajak orang kepada kebaikan. Itu musleh. Macam tuan-tuan perempuan ni, Masya Allah, datang majlis ilmu, datang sendiri, tak ajak sesiapa, itu dipanggil soleh, solehah. Laki soleh, perempuan solehah. Tapi kalau sebab tuan-tuan perempuan, ada orang lain datang, beritahu dalam grup, esok ada majlis ilmu dekat Masjid Muar, jomlah. Awak tu asyik sibuk aja, sekali-sekala pergilah majlis ilmu, contoh. Kawan tu pun datang, maka kita dah termasuk dalam golongan musleh. Dah upgrade dah kita punya kesolehan kita menjadi musleh. Iaitu sebab kita orang lain dapat kebaikan. Semalam saya dapat satu mesej daripada kawan-kawan yang buat travel umrah dan haji. Dapat satu mesej, surat dalam bahasa Arab, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, belum tersebar dalam kalangan orang Melayu lagi. Nanti mungkin lagi seminggu nanti tuan-tuan perempuan mungkin akan dapat satu viral tentang syarat-syarat baru nak pergi umrah. Sekarang ni umrah dah mula buka, tapi sikit-sikit kan? Nanti sampai bulan 1, bulan 2 baru dia buka luas sikit dia punya penerimaan jemaah umrah tu. Ramai jemaah umrah, tapi dah datang dah syarat. Salah satu syaratnya apa? Yang boleh mohon visa umrah hanya yang berumur 18 hingga ke 50 tahun sahaja. Yang lebih 50 tahun dah tak boleh dah pergi. Setakat ni lah, setakat ada Covid apa semua ni. Itu yang tadi sembang dengan Haji Latif. Haji Latif kata saya tak boleh pergi bukan sebab lebih 50, sebab belum cukup 18 dia kata. Pun dia juga tu ayat cover, dia ayat cover kan. Saya tak boleh pergi bukan sebab dah lebih 50, sebab belum sampai 18. Betul juga. Nak ceritanya, saya nak cerita ni, semalam saya pun sembang lah waktu sembahyang Zuhur semalam kat surau. Saya panggil seorang orang kampung saya, bang, umur berapa? 52. Seorang lagi 52 juga, 50 lebih macam tu. Diorang ni dapat sempat pergi umrah bersama saya akhir bulan 2 itu. Kira grup yang terakhir. Lepas grup kami balik terus tutup, tak boleh pergi umrah. Bahkan waktu kami kat sana, yang Madinah tak boleh masuk Mekah dah. Waktu tu bas dari Madinah tak boleh masuk Mekah. Jadi saya cakap dengan dia, alhamdulillah, syukur dapat juga hari tu abang pergi umrah. Alhamdulillah, betul-betul Ustaz, syukur. Kalau tak lepas ni dah tak boleh pergi, saya tak boleh pergi dah. Yang seorang lagi cakap apa? Cakap dengan yang pertama ni, nasib baik engkau ajak aku hari tu, kalau tak aku pun tak pergi. Nak cerita yang seorang, yang kedua ni sebenarnya dah banyak kali dah saya ajak pergi umrah, dan dia orang yang kaya, saya kenal, dia orang yang memang mampu, tapi tak pergi. Tapi sebab kawan baik dia ni ajak, dia pun pergi. Nak cerita musleh ni tadi. Nak cerita musleh iaitu sebab kita orang lain buat kebaikan, sebab kita orang lain buat ketaatan. Ini yang kita nak. Kerana itu kita adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
dikeluarkan untuk manusia, kebaikan manusia. Dan inilah satu-satunya keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang hebat ni tadi. Sebab dialah yang melahirkan insan yang muslih ni. Nabi-nabi terdahulu melahirkan insan-insan yang soleh sahaja. Contoh, Nabi Nuh alaihi salam, dia dakwah kaum dia 950 tahun. Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Dia kata, dia mengadu pada Allah, ya Allah, aku dakwah manusia pada Engkau ya Allah siang dan malam. Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, siang dan malam, tak rehat, 950 tahun. Tapi kaum dia hanya setakat 80 orang lebih sahaja yang beriman dengan dia. 80 yang lebih ni setakat soleh sahaja, dia sahaja beriman, dia selamatkan diri dia. Begitu juga dengan kaum Nabi yang lain. Mereka hanya abid, setakat soleh. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya hebatnya Nabi ni, dia melahirkan, dia membentuk insan yang soleh dan muslih. Iaitu apabila seseorang itu beriman, menjadi baik, menjadi soleh, dia kena usahakan juga ajak orang lain kepada kebaikan. Bukan mesti tunggu sampai dah baik baru ajak, tidak. Apa yang ada kebaikan pada diri kita? Contohnya, ibu-ibu, minta maaf cakap akak-akak ni, mungkin kat sini pakai telekung bagus, cantik, Masya Allah, tutup aurat. Tetapi ada keburukan. Mungkin kalau kat rumah, setakat nak siram pokok bunga kat rumah tu, mungkin masih pakai baju tidur lagi. Ini bukan cerita kat sini ni, cerita muslimah tempat lain ni. Nak ceritanya ada sebegitu yang datang masjid dan sebagainya, tapi bila kat rumah dia masih kurang. Tetapi walaupun dia kurang pun, apa yang dia buat baik, datang surau, datang masjid ni, dia pun ajak orang lain juga datang masjid. Maksudnya apa yang kita baik itu, kita ajak orang pada baik yang kita ada tu. Ini yang hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ada kekurangan dari sudut yang lain, kita ada dosa dari sudut lain lagi. Kita ada dosa mungkin dengan ibu bapa kita, masih kita tak berakhlak lagi. Tetapi dari sudut majlis ilmu, dari sudut mengaji Al-Quran, dari sudut pergi umrah, apa sahaja kebaikan, kita ajak orang lain pada kebaikan yang kita ada. Ini yang Nabi SAW lahirkan sejak daripada orang pertama masuk Islam, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dia bukan sahaja dia beriman, tetapi dia ajak orang lain juga pada keimanan. Antaranya sebab dia orang masuk Islam ialah Warakah bin Naufal, iaitu sepupu beliau sendiri. Begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, terus dia mengajak orang lain kepada Islam. Hari yang pertama dia dah ajak 4 orang, hari yang kedua 8 orang, hari yang ketiga bertambah-tambah. Ini yang Nabi SAW lakukan, melahirkan insan yang hebat dan copy paste, iaitu insan yang baik ini mengajak orang lain menjadi baik. Kerana itu tuan-tuan sekalian, ini nak cerita kehebatan Nabi kita Muhammad SAW ni. Dalam tempoh dakwah dia 23 tahun sahaja, 23 tahun sahaja, berbanding dengan Nabi Nuh AS 950 tahun yang hanya dapat 83 orang saja yang beriman, iaitu setiap 11 tahun lebih kurang seorang. Berbanding dengan Nabi SAW yang 23 tahun sahaja buat dakwah, daripada umur 40 hingga 63, 124,000 para sahabat yang termaktub dalam kitab-kitab sirah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat 124,000 yang beriman tetapi tak jumpa Nabi, itu tak dipanggil para sahabat. Yang para sahabat ni ialah beriman dan dia nampak Nabi, dia memang nampak Nabi depan dia, itu dipanggil para sahabat. Itu sahaja 124,000 para sahabat. Dan biasanya tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi-Nabi yang terdahulu, apabila dia dapat dakwah orang kepada Islam, lepas tu Nabi tu wafat, graf
Orang mukmin, orang Islam ni akan menurun selepas Nabi wafat. Mana-mana Nabi sebelum ini wafat, katakanlah pengikut dia dulu 1000 orang. Lepas dia wafat menurun 900, 800, 700, tinggal 600 orang, tinggal 500 orang, tinggal 100 orang, macam tu. Semua Nabi-Nabi macam tu, semua. Daripada Adam AS hinggalah Isa AS, semua Nabi-Nabi graf umat dia memang macam tu. Waktu dia hidup buat dakwah, umat Islam ada meningkat, seorang tambah seorang, tambah seorang, tambah seorang. Dia wafat, turun, drop. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni nak cerita hebatnya Nabi kita ni. Dia punya perancangan strategi dakwah dia untuk umat dia ni. Waktu dia hidup yang kita sebut 124,000 tadi tu, 124,000 tu, adakah selepas beliau wafat tinggal 100,000, tinggal 90,000, tinggal 10,000, tinggal 100,000? Tidak. Bahkan berterusan naik, graf tu terus naik. Bukti dia sekarang ni, selepas 1400 tahun Nabi SAW meninggalkan kita, umat Islam ada berapa ramai sekarang di atas muka bumi? Hampir 2 bilion. Daripada 124,000, sekarang ni hampir 2 bilion. Daripada 7 bilion umat manusia di atas muka bumi, ada 2 bilion umat Islam. Nampak tak? Dia punya graf dia tu terus naik. Kalau dalam ilmu saham, ilmu perniagaan, graf kalau naik ni macam tak logik. Dia mesti akan ada turun, naik, turun, naik, turun 50%, naik. Mungkin tuan-tuan perempuan ada yang biasa dengan ilmu saham, macam itulah dia punya cerita dia. Saham ni macam mana naik pun dia akan drop. Maksima 75%. Nanti naik semula. Ataupun nak turun 25%, naik semula. Itu ilmu dunia, dalam graf dunia. Tapi dalam graf umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mustahil sebenarnya berlaku, dia terus naik, meningkat. Orang Islam iman kuat tak iman kuat tu belakang cerita. Orang yang beriman ni, yang jumlah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Islam, terus naik, terus naik, terus naik. Bahkan negara Eropah tengah takut. Tengah takut sebab apa? Rakyat mereka makin ramai datang kepada Islam. Di France baru ni kecoh, kan? Kerajaan mereka tidak mengambil tindakan pada pelukis-pelukis karikatur yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Salah satu sebabnya memang mereka sendiri nak ada pihak-pihak tertentu supaya sekat kemarahan Islam di Perancis. Bahkan tuan-tuan sekalian, sebenarnya janji Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, mereka yang berkulit asfar ni iaitu kuning, iaitu mak saleh lah, orang putih, kita panggil orang putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Bani Asfar, iaitu orang-orang yang berkulit kuning, berkulit cerah, akan datang berbondong-bondong pada Islam. Ini yang sedang berlaku. Ini antara kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dapat wahyu, dia dapat berita daripada Allah, ini akan berlaku, perkara ini akan berlaku. Kerana itu dia rasa kagum dengan umat akhir zaman yang beriman dengan dia. Salah satunya Nabi SAW bersabda dengan para sahabat, tengah duduk-duduk macam ni dengan para sahabat dia. Nabi kata apa? Aku rindu nak jumpa ikhwani, nak jumpa saudara-saudaraku. Para sahabat kata, wahai Rasulullah, bukankah kami ni saudara tuan? Kita semua orang Islam, Ansar dan Muhajirin, bukankah kami ni saudara tuan? Nabi SAW kata, aku rindu nak jumpa saudara-saudaraku. Para sahabat sebut lagi, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara tuan? 3 kali Nabi SAW beritahu nak jumpa, rindu nak jumpa saudara. Kemudian Nabi kata apa? Antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Tetapi ikhwani yang aku maksudkan ialah umat yang datang selepas kamu, selepas aku wafat, selepas kamu mati semua. Umat yang datang selepas kamu, mereka tak pernah jumpa aku, tetapi mereka beriman dengan aku. Nabi SAW rasa kagum dengan
kita ni insya-Allah kita tak pernah jumpa Nabi pun. Kita tak pernah nampak wajah Nabi yang cantik itu. Orang kata cantik-cantik. Yang ulama kata apa? Sekiranya Yusuf alaihi salam diberi separuh kecantikan dunia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kecantikan yang sempurna. Kita tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang handsome, yang kacak, yang hebat tu. Kita tak pernah mendengar suara Nabi SAW baca Al-Quran yang merdu. Kita tak pernah mendengar sabdaan-sabdaan Nabi SAW yang indah. Kita tidak pernah melihat akhlak-akhlak Nabi SAW yang hebat. Tetapi kita mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita tetap mengikut jejak langkah Nabi SAW. Nabi kata tutup aurat, Masya Allah, akak-akak, makcik-makcik tutup aurat. Nabi kata datang majlis ilmu, Masya Allah, kita datang majlis ilmu. Nabi kata sekiranya kamu melalui taman-taman syurga, maka petiklah, ambillah hasilnya baik-baik. Sahabat tanya, apa itu taman syurga wahai Rasulullah? Nabi kata majlis-majlis ilmu. Kita datang, kita tak pernah jumpa Nabi pun, tapi Masya Allah, ini kesan rindu Nabi pada kita. Dan ini bukti rindu tuan-tuan perempuan pada Nabi SAW. Tak pernah jumpa Nabi, dengar-dengar saja ustaz ngajar kata datang macam ni, dapat macam ni, pahala macam ni, keredaan Allah macam ni, syurga macam ni, neraka macam ni. Kita percaya dan kita beriman. Ini yang Nabi SAW rasa kagum. Bermakna lagi jauh satu zaman tu dengan Nabi, lagilah Nabi rasa kagum. Tabi'in lebih kurang 100 tahun selepas Nabi SAW, okey, tak jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, Nabi kagum, Nabi rindu. Tabi'in 200 tahun lepas tu, kita ni dah 1400 tahun, lagi jauh. Sepatutnya lagi jauh, lagilah kita ni tak percaya Nabi, tak kenal Nabi. Tetapi Masya Allah, kita ikut apa yang kita dengar, sabdaan-sabdaan Nabi SAW. Ni Nabi rasa kagum. Maka bersyukurlah kita dan istiqamahlah kita. Ini yang paling penting, istiqamah. Nak istiqamah susah, nak datang sekali-sekala ni senang, tapi nak istiqamah sampai mati, kita melaksanakan perintah Nabi SAW. Dan tuan-tuan perempuan sekalian, oleh kerana Nabi SAW sayangkan umat ini, Nabi SAW takut keburukan berlaku pada umat ini, Nabi SAW beri macam-macam peringatan. Macam-macam peringatan Nabi beri pada kita. Antaranya, Nabi beritahu apa? Sampai satu masa nanti, sampai satu masa kamu, Nabi SAW berucap depan para sahabat, kamu, iaitu umat Islam, ramainya seperti buih di lautan. Kalau kita pergi naik bot, naik kapal besar kan, banyak buih di lautan ni, timbul-timbul apabila ombak berlaku, dia timbul buih, buih hilang, buih banyak hilang, buih banyak hilang. Nabi SAW beritahu, kamu nanti seperti buih di lautan, banyak, tetapi tidak ada apa-apa kekuatan pun. Macam buih di lautan tadi, banyak hilang macam tu je, banyak hilang macam tu je. Jadi Nabi beritahu, sampai satu masa nanti kamu seperti buih di lautan, maksudnya banyak, tetapi kamu akan diratah seperti bangkai yang sedang dirantah oleh binatang buas. Boleh ajak lagi kawan-kawan dia, macam kita tengok cerita dokumentari tentang singa tangkap kuda belang, contohnya zebra, dia tangkap, contoh kan, 2-3 ekor dia pergi tangkap, tangkap. Yang lain duk datang sama-sama buat kenduri. Nabi SAW buat perumpamaan macam tu. Umat Islam ketika satu masa nanti dia akan ramai, tetapi lemah, dia diserang, tak boleh lawan apa-apa. Yang musuhnya pula boleh ajak lagi grup-grup lain untuk ratah daging ni. Sampai tahap macam tu lemahnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapakah sampai begitu? Bukankah waktu itu umat Islam tengah ramai? Kami yang sekarang ni, iaitu zaman sahabat ni, yang sekarang yang tak ramai mana ni, boleh kalahkan orang kafir yang ramai. Kenapa waktu itu umat Islam ramai tapi kena ratah macam tu sekali?
Nabi SAW beritahu disebabkan pada ketika itu umat Islam ada penyakit, satu virus ni nama dia Al-Wahn. Al-Wahnu, sahabat tak faham. Waktu tu sahabat tak pernah tahu pun virus nama Al-Wahnu ni, penyakit nama Wahnu ni. Macam kita lah, sebelum ni tak tahu apa dia H1N1, bila dah keluar, oh baru tahu. Tak tahu sebelum ni corona, oh dah keluar TV cerita, barulah kita tahu apa itu corona. Ibaratnya macam tu. Nabi SAW beritahu apa? Pada ketika itu umat sedang dilanda penyakit Al-Wahnu. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa itu Al-Wahnu? Nabi jawab apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Ini penyakit besar, penyakit utama menyebabkan umat Islam lemah selemah-lemahnya. Hubbud dunya, cintakan dunia, takut nak pergi berjuang kerana agama Allah. Kerana cintakan dunia, takut nak tinggalkan kedai. Sebab apa? Takut waktu tutup kedai itulah waktu customer datang. Ni kadang-kadang ujian macam ni. Macam Bani Israel dulu, Allah SWT larang mereka tangkap ikan pada hari Sabtu, Yaumus Sabt. Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala uji mereka, hari Sabtu itulah ikan banyak datang. Akhirnya mereka langgar perintah Allah. Dan ada yang buat pengelan. Hari Jumaat dia pasang jaring, pasang perangkap ikan. Pasal mereka kata kami bukan tangkap hari Sabtu, kami pasang hari Jumaat, hari Ahad nanti mereka ambil. Maksud mereka buat helah-helah untuk langgar perintah Allah. Maka salah satu sebabnya mereka jadi monyet, qiradatan khasiin, iaitu mereka jadi monyet, disumpah ataupun ditukar oleh Allah Ta'ala menjadi monyet-monyet yang hina, ialah kerana langgar perintah ni tadi. Jadi kita, sebahagian daripada kita umat Islam takut nak tutup kedai. Kalau kita pergi Mekah, tengok orang Mekah, azan aja terus tutup, tengah ada customer pun tutup. Ini salah satu daripada kita nak cuba supaya tak cinta dunia. Saya lebih kurang 2 minggu lepas ada buka restoran dekat Kesang Laut, makanan barat. Ya, sebelum ni ustaz berceramah aja, tapi praktikalnya kita belum buat. Tapi bila dah ada dunia, maksudnya ada kedai restoran buka waktu tu 11 pagi sampai 11 malam. Oh, tengok tak boleh ni. Ada waktu-waktu solat yang tak boleh dijaga betul-betul. Okey, sekarang dah hijaz pukul 12. Tapi biasanya orang datang lepas Zuhur. Tapi yang paling kritikal Maghrib tu. Nak cerita Maghrib ni macam mana ni? Maghrib tak tutup, orang datang semaya Maghrib, memang staff akan silap-silap qada lah. Ada staff itu, Ustaz, semalam kita orang Maghrib 10 minit sebelum habis waktu baru kita solat, Ustaz. Wah, saya tu menyesal. Kerana restoran aku, staff aku semayang lambat. Astaghfirullah. Saya pun buat keputusan, okey, tulis dekat whiteboard depan 6.45 hingga 6.45 sampai 7.45 rehat solat. Tampal kat depan. Tak apa, orang nak datang, datanglah. Kita beritahu kita tak terima. Biarlah bisnes tak masuk, yang penting solat kita. Ini ujian. Ujian dunia ni. Kita kena adjust, kita kena pandai. Adjust kita punya supaya dunia kita tidak membelangkangkan akhirat kita. Dunia kita tidak menjauhkan kita. Antara dunia yang sebenarnya menjadi musibah bagi kita ialah dunia yang menjauhkan kita dengan Allah. Ini ingat, dia punya sifir dia, kaedah dia. Kalau kita dapat satu nikmat dunia, dunia tu makin menjauhkan diri kita daripada masjid. Dunia tu makin jauhkan diri kita daripada majlis ilmu. Dunia tu makin jauhkan diri kita daripada kawan-kawan yang baik, yang solehah ni. Dunia tu sebenarnya dunia yang tidak berkat untuk kita. Tapi kalau dunia tu yang Allah Ta'ala beri pada kita, makin mendekatkan kita pada masjid, makin mendekatkan kita pada umrah, pada haji, pada sedekah, pada bantu orang miskin. Itu dunia yang berkat. Itu kaedah dia. Kalau rasa dunia itu makin menjauhkan kita dengan Allah, kita kena adjust, sampailah rasa dunia itu tidak menjauhkan kita dengan Allah Ta'ala. Hubbud dunya, cinta dunia.
penyebab utama umat ini lemah. Antara hubbu dunia ialah makan rasuah, menipu duit orang sebab nak kaya. Baru ni masalah Macau scam, kan? Orang tua-tua dia tipu, dia call makcik ni kena ada saman ni, kena selesaikan cepat ni, kalau tak makcik kena tangkap. Transfer susah-susah, call anak-anak apa semua, minta tolong orang kampung nak transfer duit untuk bayar mahkamah. Saya pun pernah ada orang call, encik ni kredit kad cek ni ada masalah macam ni. Encik pernah berbelanja di Perlis. Saya kata saya tak pernah pun pergi Perlis. Saya pernah pergi Perlis hanya untuk naik feri pergi Langkawi je. Berbelanja di Perlis saya tak pernah. Lepas tu mula-mula macam pelik ke ni, lama-lama kantoi ni memang penipu ni. Nak ceritanya hubbu dunia lah ni. Masalah hubbu dunia ni yang menyebabkan ada scam, ada makan rasuah, ada menipu, ada hutang tak bayar, macam-macam masalah yang berlaku. Masalah hubbu dunia menyebabkan masjid berpecah. Bukan masjid sinilah, cerita-cerita secara umumnya. Ada masjid berpecah sebab apa? Sebab tabung masjid, sebab akaun masjid. Ada satu tempat saya ngajar awal tahun baru ni, ceramah lepas subuh. Saya kebetulan adalah sebut tentang benda macam ni. Lepas ceramah tu makan sarapan, AJK kata, Ustaz, sebenarnya tajuk yang Ustaz sebut tadi sensitif tu, pasal itu sebenarnya memang betul-betul berlaku kat masjid kita. Benda hari yang sebelum ni dia sapu habis semua 100,000 lebih. Mana saya tahu, saya cerita umum macam tu kan. Berlaku. Kenapa berlaku? Hubbud dunia, cinta dunia jadi masalah. Pergaduhan keluarga, pergaduhan saudara mara kerana harta pusaka. Sebab apa? Hubbud dunia. Bergaduh sebab alih batu sempadan tanah dialihkan. Hubbud dunia. Bercerai-berai sebab hubbud dunia. Ini Nabi SAW dah ingatkan. Nabi sayang umat dia, sebab tu Nabi ingatkan supaya kita jauh daripada perkara ini. Habis tu Ustaz, tak boleh ke kita usaha atas dunia? Boleh, bukan tak boleh. Para sahabat ramai kaya. Abu Bakar kaya, Osman bin Affan kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya. Tapi masalahnya jangan kekayaan itu masuk dalam hati. Jangan kita cinta dunia. Boleh ada dunia, agama nak beri, masjid nak beri. Kita kena belajar benda tu. Cakap memang senang, tapi nak buat susah. Saya sendiri tuan-tuan dan puan sekalian, ceramah cakap macam ni memang senang, tapi saya sendiri nak rasa benda tu selepas saya berkenalan dengan satu orang ni. Dia ni dulu masukkan anak dia dekat madrasah saya, dan dia ni jenis suka membantu sampai di luar akal fikiran saya, di luar jangkauan. Kata madrasah dia beri, dan dia pun hidup dia taklah orang kata mewah sampai jutawan tahap-tahap gaban punya. Tapi kalau dia tengok madrasah perlukan sesuatu, dia akan usahakan, sama ada dia sendiri ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia. Waktu tu madrasah saya belum ada pembangunan lagi. Sekarang alhamdulillah lah. Waktu tu masih daif pembangunan. Dia banyak, dan dia punya hashtag dia hidup untuk memberi. Maka saya pun tengok, saya banyak belajar daripada dia. Benda memberi ni saya banyak belajar daripada dia. Padahal sebelum tu saya pun dah ustaz. Saya pun cerita pasal infak, pasal sedekah. Bukan tadi infak langsung ada, tapi bukan setakat macam kawan saya ni. Tapi lepas tu alhamdulillah dapatlah belajar sikit-sikit, taklah kata banyak. Sikit-sikit dapat membaiki diri tu, upgradekan lagi apa yang belajar dari kawan ni. Memang kita akan nampak bantuan Allah yang Allah janji macam-macam tu, yang Nabi janji macam-macam tu, semuanya datang selepas itu. Semuanya mendatang. Allah Ta'ala bantu dari sudut ini, bantu dari sudut ini. Yang penting kita cuba belajar tidak ada cinta dunia. Ada dunia, orang tu minta kita ni yang sedekah yang terbaik. Nabi kata apa? Sedekah yang terbaik. Sebab nak keluarkan cinta dunia ni tadi, penyakit virus ni, barah ni tadi ni, Nabi SAW kata apa? Sedekah yang terbaik ialah sedekah ketika kita memang sedang memerlukan sangat. Bayangkan kita tengah ada RM10,
Inilah yang kita nak beli susu anak kita contohnya. Tiba-tiba ada satu orang datang, ketuk tingkap cermin kereta, minta sedekah, tunjukkan anak dia lebih teruk daripada anak kita. Kan? Kita tadi setakat nak beli susu, dia ni dengan miskin, dengan susah, kita pun inilah duit terakhir contohnya begitu. Kita beri, ini sedekah yang terbaik. Kita memberi sedang kita pun memerlukan. Dan ini saya dah jumpa dah beberapa orang kawan saya yang ada sifat macam ni. Masya Allah, Allah Ta'ala lepas tu buka akan untuk dia yang di luar jangkaan dan di luar jangkauan tadi. Kadang-kadang kita tak faham, ni yang Allah Ta'ala janjikan, iaitu kehidupan, bantuan Allah min haitsu la yahtasib, daripada tempat, masa, cara yang kita tidak sangka. Baik, ini tadi cara kita nak keluarkan hubbud dunya ni, yang Nabi SAW kata penyakit yang besar. Kita cuba keluarkan, ada dunia tapi kita korbankan dunia kita. Yang kedua, penyakitnya apa? Wa karahiyatul maut, iaitu takutkan mati. Kerana takut mati. Para sahabat radhiyallahu ajma'in pernah bertanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada ke orang tak takut mati? Maksudnya sahabat pun, dia secara realitinya kehidupan kita ni memang kita takut mati. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang tak takut mati? Semua kita takut mati. Rasulullah SAW memberi penjelasan. Itulah hebatnya Nabi. Nabi ni layan. Anak-anak murid dia, sahabat dia tanya, dia layan, dia terangkan lagi, jelaskan lagi. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya perasaan takut mati yang biasa ada dalam diri kita tu, itu normal. Itu takut yang dibenarkan, takut mati yang dibenarkan. Tapi takut mati yang tidak dibenarkan ialah kembali pada penyakit awal tadi juga, iaitu takut mati kerana cintakan dunia. Takut mati kerana cintakan dunia, hidup belum puas lagi, cita-cita untuk dapat rumah banglo belum dapat, cita-cita untuk dapat kereta Porsche, kereta besar, kereta Lamborghini belum dapat. Takut mati sebab memang cintakan dunia. Dia punya penyakit dia kembali yang pertama tadi juga, iaitu kerana cintakan dunia. Takut mati sebab sayang nak tinggalkan rumah aku dah buat mahal-mahal ni, cintakan rumah lebih daripada cintakan syurga. Ini takut mati yang salah, takut mati yang tidak betul. Tapi kalau takut mati kerana aku ni masih banyak dosa, ya Allah, aku ni belum taubat dengan sebenar-benar taubat, ya Allah, aku punya amalan belum cukup, ya Allah, untuk aku bertemu dengan Kau ni, ya Allah, untuk bawa masuk dalam kubur amalan aku belum cukup. Takut mati sebab itu bagus. Itu bagus. Sebab apa? Takut mati yang sebegitu akan menyebabkan kita berusaha membaiki diri, akan menyebabkan kita berusaha untuk membaiki diri. Maka kita pun bangun malam-malam, kalau kita ingat dosa, nak bertaubat, setidak-tidaknya pernah sekali kita menangis kerana dosa kita tu, dosa-dosa kita zaman yang lampau. Semua kita ada zaman jahiliah yang tersendiri, zaman lampau yang tersendiri, zaman kegelapan yang tersendiri, zaman dosa yang tersendiri sebelum ni. Sama ada dengan mak ayah, sama ada dengan adik-beradik, sama ada dosa diri sendiri, sama ada apa saja maksiat, semua kita ada dosa. Jangan kata kita ni tak ada dosa. Kalau kita pernah berfikiran aku ni tak ada dosa, kita sedang ditipu daya oleh syaitan. Iblis, syaitan sudah berjaya menipu daya kita. Kita rasa diri kita ni bersih. Allah Ta'ala berfirman apa? Fala tuzakku anfusakum, jangan sesekali kamu menjangka diri kamu tu suci. Kena sentiasa rasa diri kita ni ada dosa, perlu dibersihkan. Barulah mudah kita bangun tahajud, kita solat taubat. Setidak-tidaknya semua hidup kita pernah sekali kita menangis atas dosa-dosa kita. Sepatutnya setiap malam, sepatutnya selalu kita menangis, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Sekiranya Engkau tak ampunkan dosa aku, ya Allah, siapakah lagi yang boleh mengampunkan dosa aku, ya Allah. Ya Allah, dulu aku dosa, tinggalkan semayang dulu, ya Allah, macam ni, ya Allah, aku tak puasa, dan seumpamanya. Kita cerita depan Allah Ta'ala.
Jangan sesekali kita berada dalam zon selesa. Aku ni confirm ahli syurga. Itu sifat Yahudi. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ni Yahudi. Yahudi mereka mendakwa mereka adalah kekasih Allah dan anak-anak Allah. Maksudnya orang yang special di sisi Allah. Kami tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kalau kena azab pun yauman au ba'da yaum, sebahagian hari ataupun satu hari, paling-paling lama satu hari je kami kena azab. Ataupun ayyam ma'dudah, beberapa hari sahaja. Itu sangkaan mereka. Mereka sangka mereka ni adalah orang yang terbaik. Sebab apa? Kami ni keturunan Nabi. Bani Israel ni, Yahudi yang duk sibuk kita dekat Palestin ni, mereka keturunan Nabi. Mereka keturunan Anbiya alaihi salatu wassalam, iaitu mereka keturunan Nabi Yaqub. Selepas Nabi Ibrahim ada dua anak daripada isteri yang berbeza, Ismail dan Ishak. Lepas Ishak, nama Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub ni, anak dia 13 orang. Semua Nabi-Nabi yang datang selepas Nabi Yaqub, semua adalah keturunan daripada Nabi Yaqub, kecuali Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Nabi Ismail AS. Jadi mereka Yahudi ni, yang Bani Israel ni, mereka keturunan Nabi-Nabi. Yang orang-orang Nasara yang original, mereka ni keturunan Bani Israel daripada zaman Nabi Isa AS. Tetapi mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah Ta'ala tak tengok engkau anak Nabi ke, engkau keturunan Nabi ke, engkau zuriat Nabi ke, engkar perintah Allah, buat maksiat, laknat, Jahannam, api neraka. Tapi kalau kamu asal usul hidup dalam zaman jahiliyah sekalipun, tapi kamu taubat kepada Allah, kembali pada Allah, radhiyallahu anhum wa radwan, Allah redha. Seperti mana para sahabat radhiyallahu majma'in. Ada di kalangan para sahabat dahulu pernah bunuh anak, ada kaki arak, kaki judi, kaki perempuan, tetapi apabila mereka bertaubat, kembali sebenar-benarnya pada Allah, Allah isytiharkan mereka ini orang yang diredai oleh Allah Ta'ala. Begitulah kita, tuan-tuan sekalian. Kita ni anak ustaz ke, anak syekh ke, anak siapa sekalipun, kalau kita engkar pada Allah, tetap kita akan diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ni orang datang daripada mana, waliyazbillah, mungkin sama tak, ini sekadar cakap lah, bukan kata, walaupun ada sekiranya seseorang itu anak zina sekalipun, maksudnya mak ayah dia dulu pernah buat kesilapan, dia anak zina yang orang pandang hina, padahal dia tak hina pun. Yang silap mak ayah, anak ni tak ada kena-mengena pun, kenapa nak pandang hina? Sekiranya anak zina sekalipun, tapi dia bertaubat pada Allah, dia kembali pada, dia jadi orang yang baik, yang soleh dan musleh tadi, maka dia adalah orang yang diredai oleh Allah Ta'ala. Yang penting macam mana kita kembali pada Allah. Jangan kita datang masjid, datang surau, datang majlis ilmu ni, kita rasa aku lebih bagus daripada yang tak datang majlis ilmu. Jangan. Saya cakap ni supaya saya pun betulkan hati saya. Jangan bila dah duduk mengajar depan ni, aku lebih hebat daripada yang duduk bawah, aku lebih hebat daripada yang meniaga sekarang tengah meniaga, sibuk meniaga, kira duit dekat pasar, aku lebih hebat daripada, tak boleh. Tak boleh. Kita buat ini sebab kita nak cari kerana Allah, bukan kita nak banggakan diri kita lawan dengan orang-orang yang lain sana. Saya pernah tersentuh dengan satu-satu kata kawan saya ni, dia orang Sudan. Waktu saya belajar dulu, ada seorang kawan saya orang Sudan. Dia memang selalu mengaji, Quran dia memang Masya Allah. Memang kalau tengok dia selalu mengaji, sentiasa bersama Quran. Saya pun cakap dengan dia, wah Masya Allah, engkau ni bagus betul, hafazan kau kuat, sentiasa baca Quran. Dia bukannya Quran, baca Quran ni, tengok kejap-kejap je, dia hafiz. Selalu dia mengaji, Quran setakat pegang, kalau dia tak ingat sikit-sikit dia akan buka sikit. Dia kata, kuat betul hafalan kau, Masya Allah, boleh selalu baca Quran macam tu. Dia jawab apa? Ni ayat orang tawaduk. Dia kata, aku selalu mengaji ni bukan sebab aku ingat, sebab aku seorang pelupa lah, sebab aku orang yang tak baik lah. Aku kena baiki diri aku dengan mengaji, aku kena ulang selalu Quran supaya aku tak lupa, sebab aku ni pelupa. Ni ayat orang yang tawaduk.
Dia hebat tapi dia merendahkan diri. Contoh macam kita, kenapa hebat kau mengajar aku kalau tak mengajar aku tak buka kitab. Macam memang saya pun pernah cakap, memang cakap yang tu dengan kawan-kawan, kau mengajar banyak, aku ni kalau tak mengajar tak buka kitab, tak study kitab. Tapi bila nak mengajar macam paksa diri supaya buka kitab. Kalau saya tak mengajar macam ni, saya tak study. Mungkin saya sibuk dengan pelajar-pelajar saya, mungkin saya sibuk dengan bisnes saya, mungkin sibuk dengan kehidupan keluarga saya. Tapi bila mengajar, Haji Latif kau ustaz mengajar kelas duha, saya kenalah study. Secara automatik study. Orang nampak macam hebat mengajar ni, tapi saya yang tahu, kalau saya tak mengajar, saya tak study. Jadi macam tu, maksudnya kita kena mainkan perasaan kita untuk mendatangkan sifat yang baik tadi tu. Saya cerita tu bukan nak cerita saya baik, tapi kita kongsi sama-sama bagaimana supaya kita buat baik tetapi amalan kita tidak terhapus. Sebab ramai orang, Nabi SAW beritahu, Nabi SAW sayang pada umat dia. Nabi beritahu apa? Ramai di kalangan umat aku ini, dia bawa amalan dia banyak tapi akhirnya muflis. Sebab apa? Salah satu riak, ujub, takabur. Ini antara sebab-sebab penghapus amalan. Satu taman ni tak ada siapa yang datang majlis ilmu duha, aku je seorang yang datang majlis ilmu duha, habis pahala kita. Adik-beradik aku memang semua tak kenal masjid, aku seorang aja kenal masjid. Kita buat baik bukan untuk rasa ujub, bukan untuk rasa takabur, bukan untuk rasa besar diri. Buat baik sebab kita hamba Allah. Kenapa kita datang solat 5 waktu? Bukan sebab kita baik, sebab kita hamba Allah. Itu tanggungjawab kita. Sebab apa puan-puan, akak-akak, makcik-makcik bila masuk waktu tinggalkan dapur, tinggalkan handphone, tinggalkan semua, pakai telekung semayang? Bukan sebab kita baik, kita hamba Allah. Dah itu yang tanggungjawab kita. Jadi tak ada ruang untuk kita rasa aku ni lebih baik daripada orang lain. Kita baik, kita cuba buat baik, tapi jangan rasa lebih baik daripada orang. Inilah yang Nabi SAW beritahu pada kita. Sebab Nabi sayang, Nabi nak jumpa kita nanti ke akhirat dalam keadaan kita punya amalan ada, dan dia boleh upgradekan syafaat untuk kita. Kerana syafaat Nabi SAW di akhirat nanti banyak jenis. Yang pertama, syafaat untuk seluruh umat. Ketika itu, kita ambil sikit lagi masa, ketika itu umat semua sedang berdiri menunggu keputusan Allah Ta'ala. Nabi SAW sujud, ya Allah, maka dibukalah, ringkaskan cerita, dibuka pintu mahkamah untuk dimulakan perbicaraan dalam mahkamah Allah. Itu syafaat uzma, syafaat yang paling besar, syafaat untuk semua. Kemudian ada lagi syafaat-syafaat, iaitu orang yang ahli neraka di kalangan umat dia, ahli neraka, diringankan azab. Katakanlah azabnya itu di neraka tingkat yang paling bawah, neraka yang paling tersiksa yang paling bawah. Kalau syurga paling nikmat, tingkat paling atas. Tingkat paling bawah dapat setakat beri syafaat, rendahkan lagi level azab. Ada yang syafaat keluar daripada neraka, ada yang syafaat cepat masuk syurga, ada yang syafaat tingkatkan darajat syurga. Ini yang kita nak. Maksudnya akhirat nanti kita atas ajaran-ajaran Nabi SAW, kita jumpa Nabi itu dalam keadaan kita ni memang dah masuk ahli syurga. Nabi SAW boleh upgradekan kita ke syurga yang lebih hebat. Kalaulah kita ni ahli neraka, insya-Allah Nabi pun akan beri syafaat, tetapi syafaat yang kira setakat dapat selamatkan sikit ajalah. Kita nak dengan usaha kita dapat sesuatu daripada Allah dengan rahmat Allah, kemudian Nabi SAW beri syafaat lagi, akan silap-silap boleh sampai syafaat bersama Nabi SAW dalam syurga Firdaus. Masya Allah. Dapat minum daripada telaga tangan Nabi SAW di telaga Kausar nanti. Banyak ni air-air ni. Dalam hadis sebut apa? Cawan-cawan, mangkuk-mangkuk minuman yang ada di bibir telaga Kausar tu seperti bintang-bintang yang bergemulapan. Kita tengok banyak bintang kan, macam tu, banyak. Nabi SAW bersama malaikat letakkan, ada yang dapat minum sendiri, ambil sendiri minum pasal dahaga sangat. Ada yang dapat daripada tangan Nabi sendiri, Nabi sendiri yang beri. Masya Allah.
Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua dapat minum daripada tangan Nabi SAW sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Satu kemuliaan. Jadi dekat dunia ni kita kenalah sayang Nabi, cinta Nabi, ikut ajaran Nabi. Barulah Nabi kenal kita. Sini engkau, sini engkau. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beritahu apa? Aku kenal umat aku dengan tanda-tanda wuduk yang ada kat muka dan tangan dia. Kerana itu kita istiqamahkanlah wuduk. Kita nak jumpa Nabi, lagi banyak kita jaga wuduk, lagi selalu kita ada wuduk, lagilah kesan-kesan tu ada. Nabi SAW akan kenal dan Nabi akan panggil, sini umat aku, sini umat aku. Tapi ada juga orang yang Nabi panggil, malaikat Jibril kata apa? Wahai Rasulullah, ini bukan umat kau ni. Nabi kata ni ada tanda umat aku. Malaikat kata apa? Memanglah dia umat engkau, tetapi dia tidak mempunyai sifat dengan sifat umat engkau, iaitu dia setakat soleh, dia tidak musleh. Apabila dia lihat orang lain melakukan keburukan, dia tak pernah rasa risau langsung, kerut dahi pun tak pernah. Kita tengok orang tak solat, memanglah kita jangan rasa diri kita ni lebih hebat, seperti mana kita sebut tadi. Tetapi kita ada kerisauan, ya Allah, bilalah adik aku ni nak mula solat, dia tak solat ni ya Allah. Itu tak apa. Ya Allah, bilalah akak aku ni nak mula tutup aurat contohnya. Bilalah abang aku ni nak berhenti daripada beli lembu ekor. Kita risau. Sifat tu kena ada, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau tak ada langsung sifat tu, kita mungkin tak layak dapat minum daripada telaga Kausar Nabi SAW. Dan Nabi SAW rindu pada kita, tuan-tuan puan sekalian, seperti mana kita sebut tadi, kita balaslah rindu Nabi itu dengan ittiba' kepada Nabi SAW, mengikut sunnah Nabi SAW sebanyak mungkin yang boleh kita ikut. Belilah buku-buku sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak dekat Pustaka Husin ni buku-buku hadis tentang sunnah Nabi, sunnah harian, sunnah dalam berkeluarga, sunnah dalam tidur, sunnah dalam makan, sunnah dalam berpakaian. Banyak kita sunnah ni. Kita cek apa yang aku belum buat. Setidak-tidaknya pernah sekali semua hidup kita buat. Setidak-tidaknya. Contoh kayu miswak. Pernah tak semua hidup kita 60 tahun, 70 tahun pernah sekali guna kayu miswak? Dapat guna pun sekali, alhamdulillah. Kan? Kalau kat Mekah tu bersepah jual kayu miswak 1 rial, 2 rial, gosok sekali, 2 kali, rasa nikmat getah yang ada kat kayu miswak tu. Allah, betul lah Nabi sabda, kayu miswak ni membersihkan gigi, bersihkan mulut, buang balgam. Sampai tahap Colgate pun sekarang ni dia dah iklan peras kayu miswak. Sebab yang betul sabda Nabi SAW. Apa saja sunnah Nabi kita cek, dah buat belum ni? Minum guna tangan kanan. Sebelumnya aku minum guna tangan kiri. Nabi tu makan minum tangan kanan, kena amalkan tangan kanan. Contohnya begitu. Cara kita nak tambah cinta kita pada Nabi, dan cara untuk kita tambah Nabi SAW rindu nak jumpa dengan kita. Dan yang terakhir, iaitu kita banyakkan selawat sebanyak-banyaknya pada Nabi SAW. 100, 200, 1000, 2000, 10,000 kali kita berselawat pada Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Kerana sekali kita berselawat pada Nabi, Allah SWT akan merahmati kita sekurang-kurangnya 10 kali. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tidak baik atas kelemahan dan kekurangan saya sendiri, walaupun semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahimal masakin, ya Arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya Allah, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Dan ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami, dosa adik-beradik dan sahabat handai kami, dosa guru-guru kami, dan dosa mereka yang pernah berjasa dan berbakti kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selesaikanlah segala masalah kami di dunia dan di akhirat. Dan ya Allah, berikanlah kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami adalah hamba
hamba-hamba Engkau yang lemah ya Allah. Kami ada hamba-hamba Engkau yang banyak kesalahan dan kesilapan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, maka binasalah kami, maka gagallah kami, maka binasalah kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami, siapakah lagi tempat kami memohon untuk mengampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman Rahim, dengarlah rintihan kami, dengarlah hajat-hajat kami, mudahkanlah segala urusan kami. Kami tiada tempat untuk mengadu kecuali Engkau ya Allah. Kami tiada tempat untuk meminta kecuali Engkau ya Allah. Kami tiada tempat untuk berdoa kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Esa ya Allah. Engkaulah Al-Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh itu ya Allah, Kau mengetahui akan hati-hati kami ya Allah, isi-isi hati dan fikiran kami ya Allah. Apa yang baik daripada hati kami dan doa kami dan hajat kami ya Allah, Kau perkenankanlah, Kau mudahkanlah ya Allah. Apa yang tidak baik untuk kehidupan kami, Kau jauhkanlah daripada kami ya Allah. Kau jauhkanlah daripada kami ya Allah, dan Kau tetapkanlah yang baik-baik untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, di kalangan kami ada yang Kau uji dengan penyakit ya Allah, maka Kau sembuhkanlah mereka dari segala penyakit ya Allah. Dari kalangan kami ya Allah ada yang sebelum ini ya Allah, kawan-kawan kami ya Allah duduk bersama kami dalam masjid ilmu ya Allah, tapi sekarang Kau uji dia dengan penyakit ya Allah, hingga dia terlantar di hospital ataupun di rumah mereka ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka daripada segala penyakit ya Allah, hingga mereka dapat datang lagi bersama kami ya Allah dalam majlis ilmu dan datang ke masjid ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, di kalangan kami ada yang Kau uji ya Allah dengan masalah hutang piutang yang membebankan ya Allah, dengan masalah keluarga ya Allah, masalah anak, isteri dan sebagainya ya Allah. Oleh itu ya Allah, Kau lepaskanlah kami daripada segala masalah-masalah ini ya Allah. Masalah ini adalah ujian daripada Engkau ya Allah, kepada Engkau juga adalah kembali masalah ini ya Allah. Maka ya Allah, dengan kasih sayang Kau, dengan rahmat Engkau, dengan kekuatan dan keizinan Kau ya Allah, Kau lepaskanlah kami daripada segala masalah-masalah ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau uji kami dengan ujian yang tidak mampu kami lalui ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau uji kami dengan ujian yang tidak mampu kami tanggungi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau telah menjanjikan ya Allah, Kau akan menerima doa-doa hamba-hamba Engkau ya Allah. Oleh itu ya Allah, sebelum kami menurunkan kedua tangan kami yang penuh dosa ini ya Allah, terimalah segala doa-doa kami dan hajat-hajat kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami meminta, hanya kepada Engkau sahaja kami minta pertolongan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.